Semua, saya Nur Mumtazah binti Fauzi. InsyaAllah sama-sama kita berada dalam segmen Kapsul Hati yang akan membincangkan sedikit kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran sebagai menambah keimanan di hati kita. Dan insya-Allah sama-sama kita pendengarkan surah Zalzalah daripada ayat 1 sehingga ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alhamdulillah, sama-sama kita dapat kita hayati ayat-ayat daripada surah Zalzalah. Jadi ayat serta surah Zalzalah ni merupakan surah Makkiyah. Apa yang dimaksudkan surah Makkiyah? Yakni ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Ini pada fasa pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ayat Makkiyah ni juga merupakan pokok perbahasan berkaitan dengan iman, berkaitan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah. Juga kebanyakan ayatnya berkaitan dengan hari-hari kebangkitan. Juga surah Zalzalah ni yang bermaksud goncangan yang kuat. Okay. Surah ini merupakan surah yang ke-99 dan mempunyai 8 ayat sebagaimana yang telah kita dengar tadi. Jadi kita tengok kita bincangkan sedikit apa yang dibincangkan di dalam surah Zalzalah. Okay, dia ada turning point yang disebut situ. Terdapat dua benda. Yang pertama berkaitan tentang tanda-tanda permulaan kiamat daripada ayat 1 sehingga ayat 5. Dan yang kedua berkaitan tentang arah kita berarah ke mana menemui Tuhan. Okey, daripada ayat 6 sehingga ayat 8. Okey, kita perbincangan satu persatu daripada ayat ini. Okey, daripada ayat pertama, apabila bumi digoncangkan dengan sangat dahsyat. Okey, disebut di sini ana menggunakan dua tafsir, yakni tafsir Jalalain dan juga yang kedua tafsir Al-Azhar. Okey, di dalam tafsir, dua tafsir ini menyebut bumi digoncangkan dengan sangat dahsyat. Ini maksudkan dari sana dia kata bukan hanya setempat. Apabila bumi digoncang ini bukan seperti mana berlaku kalau kita tengok berlaku pada 4 hari bulan lepas bulan 8 berkait dengan berkait dengan letupan di Lebanon. Sekali letupan hanya bergegar lebih kurang 10 km dan habis bangunan hancur. Tetapi apabila bumi digoncangkan bukan hanya setempat melainkan menyeluruh, seluruh, tak kira berada timur, barat, utara dan selatan. Jadi menurut Al-Qurtubi di dalam ayat yang kedua menyebut juga dikeluarkan beban-beban yang berat. Semua, yakni semua perkara yang berada di dalam bumi. Menurut Al-Qurtubi disebut segala isi yang berat, bukan sahaja tulang-tulang manusia yang dihimpunkan daripada Nabi Adam AS sehingga umat Nabi Muhammad SAW, tetapi semua perbendaraan, semua apa sahaja yang berada di dalam perut bumi, emas, perak dan lain-lain dibongkarkan, dihamparkan ke permukaan. Betapa menunjukkan ayat 2 ini menguatkan kepada ayat pertama, menunjukkan betapa dahsyatnya keadaan apabila berlaku yaumul qiyamah, permulaan yaumul qiyamah. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah golongkan kita di kalangan orang yang beriman. Moga-moga kita di antara orang yang mendapat syafaat di hari yaumul qiyamah. Okey. Kiamat pasti akan datang. Pasti. Kita juga yakin perkara tersebut.
bukan sekadar pegangan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW dan salafus salih yang sampai kepada kita hari ini, tetapi apa yang juga disebut oleh saintis hari ini, bahawa bumi ini akan hancur. Okay. Salah satu daripada saintis menyebut di New York ada satu kajian yang membuat demonstrasi bagaimana bumi ini akan hancur. Dia kata ada 5 kemungkinan. Yang pertama, matahari meletus dan bumi hancur. Yang kedua, matahari terbalik. Apabila matahari terbalik, maka bumi akan menjadi kegelapan. Yang ketiga, bintang yang besar akan bertembung dengan matahari. Maka dengan itu bumi juga akan hancur. Dan ada kemungkinan yang lain, dia kata bintang yang berekor yang sangat panjang bertembung dengan jatuh ke bumi sehingga bumi itu akan hancur. Yang kelima disebut juga, dia kata bulan makin mendekat dengan bumi sehingga menyebabkan menimbul gelombang-gelombang air dan ketidakstabilan serta letusan gunung berapi. Jadi 5 ni gambaran yang diletakkan oleh saintis bagaimana satu masa bumi ini akan hancur. Jadi kita sebagai orang yang beriman, adik-adik yang dikasihi fillah, maka kita percaya dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, bahawa satu masa pasti bumi ini akan hancur dan kita akan menuju ke alam yang lama, kehidupan yang seterusnya. Yang mana kita tahu kehidupan kita punya 5 step. Okay? Kita berada di step yang ketiga, hentian yang ketiga. Yang pertama apa dia? Alam roh. Okay? Alam roh kita dah lepas, yang mana kita berjanji untuk kita tak setia kepada Allah. Yang kedua, alam rahim, semasa kita berada 9 bulan 10 hari di dalam rahim ibu. Dan yang ketiga, kita berada di dunia ini, yang mana dunia ini sebagai tempat apa ya? Tempat untuk kita menanam suburnya pahala-pahala sebelum kita akan pergi ke destinasi yang panjang. Yang ini destinasi apa dia? Alam barzah. Sementara kita akan menunggu yaumul mahsyar, hari himpunan yang besar, ditentukan amalan kita di mana. Jadi kita berada di hentian yang ketiga. Kita tengok apa lagi tafsir daripada ayat ketiga. Disebut, mereka bertanya, apakah yang berlaku ini? Apabila berlaku guncangan yang sangat besar ini, mereka bertanya, siapa mereka ini? Mereka ini adalah mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak percaya wujudnya yaumul qiyamah, kaum kufar. Mereka ingkar. Maka pada hari itu bumi menceritakan semua amal perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan. Adakah bumi bercerita sebagaimana kita bercerita melalui lidah? Tidak. Tetapi bumi bercerita melalui apa yang berlaku pada saat itu, iaitu dengan guncangan-guncangan, pecahan-pecahan. Disebut dalam ayat yang lain, jatuhnya bintang-bintang, digulungkan bumi ini. Maka bumi bercerita melihat apa yang berlaku pada saat itu. Maka kita pergi kepada ayat kelima. Hal ini dikata terjadi kerana Rabb telah memerintahkannya. Maka kita yakin bahawa yaumul qiyamah pasti terjadi dengan apa? Dengan perintah daripada Allah, yang mana pada saat itu qada Allah telah ditentukan, telah diatur oleh Allah SWT, ajal yang telah sampai waktunya. Maka pada saat itu tiada lagi guna emas, permata, tapi yang berguna hanya amal ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini. Maka sama-sama kita muhasabah diri, di mana kita hari ini, di mana kita di saat ini kita berada di dunia. Adakah kita leka atau kita bermujahadah untuk mendapat tempat tertinggi di sisinya, untuk kita dapat syurga Allah. Dan kita tengok, kita renung lagi ayat 6. Pada hari itu manusia keluar, yakni mereka akan meninggalkan tempat penghisapan dalam keadaan bermacam-macam, yakni keadaan yang huru-hara, dalam keadaan kita sendiri tak mampu untuk gambarkan. Dan ayat 6 ini disebut. Okay, kita masuk ke part kedua, yakni daripada ayat 6 sehingga ayat 8 daripada surah Zalzalah, yakni
bab berkaitan dengan kita semua. Disebut dalam ayat tersebut, kita semua ni sedang berarak untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ayat 6, pada hari itu manusia keluar, yakni meninggalkan tempat penghisapan dalam keadaan bermacam-macam, dalam pelbagai keadaan. Jadi disebut dalam tafsir terdapat dua jalan, mana dua golongan. Yang pertama, jalan mereka-mereka yang mendapat keridaan Allah, yakni mereka yang menuju syurga Allah dengan mendapat amalan melalui tangan kanan. Dan kedua, mereka yang mendapat yang mana mereka ni menuju ke neraka Allah dengan menerima amalan melalui tangan kiri. Maka Allah sebut barang siapa mengerjakan sebesar zarah kebaikan, nescaya dia akan melihatnya, yakni melihat pahala yang dikerjakan di dunia ini. Dan barang siapa mengerjakan sebesar zarah kejahatan, nescaya dia akan melihatnya pula merasai balasannya. Maka dalam membincangkan ayat 6, 7 dan 8, tafsir ayat daripada surah Abasa ayat 34 hingga ayat 37, bagaimana huru-hara disebut semasa berlaku yaumul qiyamah. Ayat 34 bermaksud, dan pada hari itu manusia lari daripada saudaranya, juga daripada ibu dan bapanya, dan daripada isteri dan anak-anaknya. Yang mana kalau anak semasa di dunia ini kebiasaannya akan mendekat dengan si ibu, kebiasaannya akan mendekat dengan si ayah. Akan tetapi semasa berlakunya yaumul qiyamah, mereka disebut di ayat 37, apa dia? Dan setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang tidak henti-henti, hanya membicarakan tentang diri sendiri, tak sempat untuk memandang kepada mereka yang lain. Jadi kita jom sama-sama kita ubah cara fikir kita. Bagaimana kita ni sedang menuju di saat ini, insya-Allah lebih kurang dalam 10-11 hari lagi kita akan menuju ke awal Muharram. 20 Ogos ini kita akan menuju awal Muharram. Sama-sama kita tajdidkan niat kita dan kita ubah cara fikir kita, bagaimana untuk kita menambah amal kebaikan kita dan kita mengurangkan amal keburukan atau amal-amal yang boleh merimpakkan dosa. Jadi dah ada dalam tafsir dia menyebut dalam surah Zalzalah ayat 7 dan ayat 8, menganjurkan kepada kita, yakni menggalakkan kepada kita mengerjakan sebanyak-banyak mungkin amalan kebaikan dan menghindar seboleh mungkin daripada amalan keburukan. Yang kedua, iaitu kita janganlah meremehkan apapun amal kebaikan, walaupun sekecil-kecil amal, seperti membuang duri di atas jalan, seperti apa lagi, kita menyampaikan di dalam medsos, kita menyampaikan kata-kata yang baik, maka itu juga akan berimpak, akan memberi kesan yang baik, akan menambah amal yang baik di dalam kehidupan kita dan menambahkan pahala, titik-titik pahala yang akan kita bawa di sana nanti, yang menjadi apa, pahala itu seperti duit-duit. Kalau hari ini orang tawarkan kepada kita 1,000, 2,000, 10,000, tentu saja kita akan mahu. Maka kumpulkanlah duit-duit kita untuk menuju ke akhirat nanti. Okey, sini suka saya bawa hadis tentang kisah daripada riwayat Bukhari, boleh rujuk di nombor 3321 3467. 3321 3467 dan riwayat daripada Imam Muslim 2245. Hadis berkaitan dengan untuk menguatkan ayat tersebut. Hadis berkaitan dengan kisah seorang pelacur Bani Israel, yang mana pada suatu hari dia berjalan. Dia berjalan dan dia nampak seekor anjing yang nak hampir mati kerana kehausan. Maka dia tinggalkan kasutnya, dia bagi anjing tersebut minum. Maka
Allah telah ampunkan dosanya. Bahawa di sini nak sebut bahawa amalan kecil pun Allah nilai, Allah kira. Dan jangan kita tinggal walaupun sedikit amalan yang kecil. Dan yang ketiga daripada ayat ini ada sebut juga tentang apa, jangan kita pandang ringan jika melibatkan dosa, walaupun sekecil-kecil dosa. Seperti apa? Seperti kita membuang waktu dengan sia-sia melihat cerita-cerita porno. Maka oleh itu, marilah sama-sama kita muhasabah di awal Muharram ini, di awal kita nak berada di akhir Zulhijjah, dan kita menuju awal Muharram. Kita akan berada di awal tahun baru. Maka kita tingkatkan azam untuk kita sama-sama tingkatkan amal kita, untuk sama-sama kita ubah cara fikir kita, untuk sama-sama kita ubah cara bertindak kita. Oleh itu, moga-moga hari semalam hari ini lebih baik daripada hari semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Hanya saat ini masa kita, esok belum tentu untuk kita, kerana kullun nas dha'iqatul maut, setiap manusia pasti akan merasai saat kematiannya. Maka beringatlah, moga-moga kita dalam hari-hari hidup kita berusaha untuk tambah amal kebaikan, dan kita berusaha untuk menghindari sekecil-kecil keburukan. Itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.